tahun saya struggle untuk baca buku. Kita tahu manfaat baca buku ni banyak. Antaranya boleh tambah ilmu, boleh tukar cara kita berfikir, boleh tukar cara kita buat keputusan. Kita akan lebih ada bigger view, big picture tentang dunia. Tak kisahlah negara ke, self-help ke, mental health ke, ataupun macam-macam topik lagi. Tapi saya rasa ni ramai yang struggle untuk konsistenkan tabiat tu. Kalau buat pun on off. Dalam video ni saya akan share macam mana Kindle ni bantu saya untuk baca lebih banyak buku. Kebanyakan jenis yang saya adore kan, antara persamaan diorang ni adalah diorang yang suka baca buku. Jenis yang saya masukkan ni adalah orang yang bila dia baca suatu ilmu tu, dia boleh kaitkan dengan aspek kehidupan dia. Kalau orang tanya sesuatu soalan tu, dia boleh kaitkan daripada pelbagai rujukan. So macam bila kita dengar, jawapan diorang macam mind blowing lah. Kalau kita borak dengan orang yang baca buku dengan tak, kita boleh nampak beza. Dia macam ni lah yang encourage saya untuk baca lebih banyak buku. Dan kalau rasa macam saya jenis jadi malas baca buku tu kan, saya rasa macam tak boleh ni, aku kena baca juga. Kalau ni kali pertama korang dengar pasal Kindle ni adalah sebuah e-book reader, device untuk baca buku secara digital. Term Kindle ni ada beberapa maksud. Satu adalah Kindle tu adalah device ni sendiri, satu adalah dia punya format, dan satu lagi adalah kita ada Kindle apps. Kita kena ada account tu baru kita boleh baca lah buku dalam tu. Mostly Kindle ni ada buku-buku English ni. Kalau bahasa Melayu ni, kalau korang rasa nak plan untuk baca buku dengan Kindle ni, korang kena cari lah, adakah buku yang korang nak tu ada dalam bentuk Kindle. Dalam Kindle ni korang boleh masukkan juga format yang lain, antaranya .pdf, .epub. Tapi saya sarankan kalau nak transfer, hanya transfer yang .epub saja. Maksudnya daripada .epub tu convert kepada Kindle lah. Kindle yang saya review ni adalah Kindle Paperwhite 10th generation. Ada dua model yang popular, iaitu satu adalah Kindle Paperwhite dan satu adalah Kindle Oasis. Masa saya nak beli Kindle ni kan, mostly review yang saya tengok dekat YouTube tu, mostly akan cakap benda ni bantu dorang untuk baca lebih banyak. Ada satu komen tu yang buat saya, orang kata trigger saya untuk beli, adalah dia cakap dalam masa seminggu dia dapat baca 5 buku. Macam dia cakap shocking news lah benda lah tu, sebab sebelum ni tak pernah pun capai that figure kan. So saya macam benda tu lah yang buat saya skeptical dan buat saya beli lah Kindle ni kan, untuk rasai sendiri pengalaman baca buku dengan Kindle. So korang mesti nak tahu kan apa benda best yang boleh dapat kan bila kita baca buku dengan Kindle ni. So saya akan share lah 10 benda best yang saya rasa patut beritahu, yang mana benda ni sangat memberi impak kepada saya untuk baca lebih banyak buku. Overall baca buku dengan Kindle ni kita dapat flexibility. Kita boleh dapat feature-feature yang best yang kita tak dapat bila kita baca buku fizikal. Nombor satu, custom theme. Bila baca buku ni kan, saya ada kategorikan dua jenis layout. Satu yang jenis macam mudah untuk kita baca, yang lagi satu adalah jenis compact. Compact ni bagi saya tulisan dia jenis kecil-kecil, dia punya perkataan dia rapat-rapat, yang mana bila kita tengok tu kita rasa demotivated nak baca, dah habiskan buku tu dengan lebih cepat. Antara ini adalah buku The Psycho-Cybernetic. Yang easy to read ni dia jenis tulisan yang tak besar, tak kecil, pacing pun agak besar, dan dia motivate kita untuk baca dengan lebih cepat dan habiskan buku tu. Antara layout yang easy to read yang pada saya adalah buku Sail Like Crazy oleh Sabri Subi. Cabaran saya bila baca buku dengan fizikal ni kan, kadang-kadang bila saya nak baca buku tu, saya rasa macam kalau boleh nak tengok dalam, so that saya tahu okay, kalau layout dia best kan, baru saya nak beli. Tapi kalau layout dia jenis macam compact kan, saya macam memang tak beli lah yang tu. Dengan Kindle tak ada masalah. Dalam Kindle kita boleh customize theme. Kita boleh tukar dia punya font size, kita boleh tukar dia punya tulisan, margin, spacing, ikut suka yang kita nak supaya kita sedap membaca. So cabaran saya tu dah selesai dah. Bila saya nak baca buku tu dah tak ada masalah lah, sebab Kindle ada features untuk customize theme. Nombor 2, ringan. Nak tak masa korang main phone kan, masa baring, kalau dia jatuh atas muka tu sakit gila kan. Kalau kita main phone lama-lama, kadang-kadang tangan kita rasa macam cramp kan, kita rasa macam lenguh ha. Kalau saya lenguh ha. Dengan Kindle tak ada masalah, sebab Kindle ni lagi ringan daripada saya punya iPhone XR. Kalau kita pegang pakai satu tangan pun okey. Pegang lama berjam-jam pun kita tak akan rasa cramp tangan. Senang nak bawa ke mana-mana, tak berat. Kalau buku fizikal kan, bila kita nak bawa satu buku tu pun macam berfikir juga lah, sebab dia ambil space juga. Nombor 3, sedap mata membaca dan ada backlight. Lampu daripada screen phone ni sebenarnya tak bagus untuk mata. Kalau saya baca buku guna phone, biasa kadang saya punya mata akan rasa sakit dan pedih. So tak boleh lah nak habiskan buku tu dengan lebih cepat. Lagi-lagi kalau kita sebelum tidur kan,
Kita tutup lampu kan, so hanya screen phone saja yang ada lampu. So memang lagi pedih lah rasa dia. Dengan Kindle tak ada masalah. Kindle ni menggunakan e-ink teknologi. Lepas tu dia hanya ada black and white. So mata kita ni tak fokus banyak benda sebab hanya ada 2 je saja warna dalam Kindle ni. Kindle ni juga ada backlight. So kita tak perlu nak kacau partner sebelah kita tidur kalau kita nak baca buku sebelum tidur. Dan again, bila kita pasang backlight dekat Kindle tu pun, kita tak rasa sakit mata. Walaupun masa tu hanya ada lampu Kindle je. Lagi satu, anda juga boleh adjust brightness yang ada dekat Kindle ni. Ikut yang anda prefer lah. Nombor 4, minimal reading setup. Kalau saya kan, bila baca buku, saya wajib ada pen, saya wajib ada highlight. Pen ni saya guna untuk conteng-conteng lah. Kalau highlight, so saya highlight nota penting. So dekat situ ada 20 second rules. 20 second rules ni adalah lagi cepat anda buat habit tu, lagi mudah untuk anda konsisten lah. Tapi kalau lagi lambat untuk anda buat habit tu, so lagi susah anda nak konsisten. Dengan Kindle tak ada masalah. Tekan je butang on, buka e-book yang kita nak baca, lepas tu kita boleh terus baca. Highlight, tulis nota, semua ada dalam tu. Proses ni cepatkan kita untuk buat reading habit tu dan mudahkan kita untuk habiskan baca buku dengan lebih cepat. Nombor 5, mudah akses dan beli. Kalau kita beli buku fizikal, kita kena pergi kedai dia, kita kena tunggu postage yang akan makan masa lah. Dengan Kindle tak ada masalah. Kindle ni senang akses macam senang akses phone. On je Kindle tu, terus boleh baca anytime, anywhere. Bila beli e-book, bayar je, kita boleh baca dan habiskan dengan lebih cepat. Jimat masa. Ada buku format Kindle yang boleh dapat dengan harga murah. Average harga dia lebih kurang RM5 hingga RM50. Yang lebih daripada itu pun ada. Cuma saya nak kata, ada buku yang kita boleh dapat harga lebih murah berbanding bila kita beli buku fizikal. Secara tak langsung, bila anda beli Kindle ni, anda dapat jimatkan sedikit sebanyak duit anda. Cuma mula-mula je lah sebab nak beli Kindle ni agak mahal sikit, tapi anda dapat beli dia punya e-book tu dengan harga yang lebih murah. Nombor 6, kita boleh tambah perkataan yang kita tak faham dalam bahasa Inggeris. Cabaran bila kita baca buku English kan, sama ada kita Google Translate perkataan yang kita tak faham tu atau kita biarkan je tak faham. Dengan Kindle tak ada masalah. Anda boleh tap je dekat perkataan dalam Kindle tu, kemudian dia akan keluar lah. Dalam tu ada juga daripada Wikipedia dan juga boleh Google Translate. Perkataan yang anda tak faham tu, Kindle akan simpan dalam satu tab, nama dia Vocabulary Builder. So dalam tu, anda boleh refer balik lah apakah perkataan yang anda tak faham dan familiar tu. Secara tak langsung, ini akan tambah anda punya vocab dalam bahasa Inggeris. Nombor 7, kurang distraction. Cabaran bila baca phone ni ada banyak notification. Baca kejap ada orang WhatsApp lah. Baca kejap tiba-tiba ada notification daripada Facebook lah. Daripada nak fokus untuk baca buku, alih-alih terus scroll pula FB IG selama beberapa jam. Dengan Kindle tak ada masalah. Disebabkan Kindle ni dicipta untuk baca buku, so dia memang ada limited function lah. Nak baca buku pun tak perlukan internet. Benda tu perlu kalau anda nak download atau nak beli e-book dekat Amazon Store saja. Tapi once buku tu dah ada dalam anda punya Kindle, anda dah tak perlu dah onkan internet. Warna Kindle ni pun ada black and white je. So mata kita tu akan lebih fokus, yang bantu kita untuk baca dengan lebih lama. Nombor 8, ada storage yang besar. Kalau kita nak bawa buku kan ke mana-mana, berfikir juga lah sebab satu akan berat, lagi satu makan space. Dengan Kindle tak ada masalah. Beli yang paling basic 8GB Paperwhite pun dah boleh download lebih kurang 6,000 e-book. Kalau anda jenis nak masuk ke audiobook, saya sarankan anda beli yang storage yang besar sikit, iaitu 32GB. Dengan Kindle, dalam satu device saja anda boleh download dalam tu sehingga 6,000 e-book. Tanpa perlu fikir pasal berat, tanpa perlu fikir pasal space, mudah akses bila-bila masa dan di mana-mana saja. Nombor 9, pinjam buku secara detail. Kalau buku fizikal kan, kadang-kadang kita nak pinjam kawan punya kan, so kita bagi lah kat dia kan. Tapi disebabkan macam sekarang ni PKP, kita susah nak bawa benda-benda tu. Dengan Kindle tak ada masalah. Anda boleh pinjam buku kawan anda melalui Kindle apps. Dia tak perlu ada Kindle pun tak apa, tapi asalkan dia ada Kindle account. Anda boleh pinjam apa-apa buku yang ada dalam Kindle library diorang dan dalam masa 14 hari. Hanya seorang je boleh pinjam satu buku tu dalam satu masa. Secara overallnya, Kindle ni membantu saya untuk baca dengan lebih banyak. Yang pada saya yang memang life changing lah adalah sebab dia satu device yang boleh buat saya baca tanpa sakit mata ataupun pedih mata lah. Dalam masa 2 hari je, saya dapat Kindle ni, saya dah berjaya habiskan satu buku dan on the way untuk habiskan buku yang lain. Dah
Buku yang lain tu pun dah half. So benda ni memang boleh buat anda ketagih membaca lah. Kindle ni memang mengubah hidup saya. Sebab bila saya berjaya improve saya punya reading habit ni, secara tak langsung beberapa aspek kehidupan saya pun akan bertukar. Antaranya cara saya berfikir, cara saya buat keputusan, cara saya berkarya, cara saya bekerja. Buat masa ni, Kindle ni pada saya memang membantulah untuk saya baca dengan lebih banyak. Daripada malas gila baca, jadi rajin baca. Dan saya happy lah dengan perubahan ni. Kalau masa korang tengok video ni, korang on the way untuk dapatkan Kindle, saya harap ia membantu untuk anda buat keputusan. Di samping dapat improve anda punya reading habit. Nanti dia dapat Kindle, dah baca buku, cuba share pengalaman gunakan Kindle dekat komen kat bawah. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe, komen dan share. Kita jumpa lagi akan datang. Bye-bye!